Hai, kita jumpa lagi pada hari ini. Hari ini kita nak bincang pasal zaman fitnah. Kebelakangan ini, banyak kes zaman fitnah yang semakin viral. Selalu kita dengar orang politik atau selebriti yang terlibat dalam kes zaman ni. Tapi zaman ini, semua orang pun sudah ada akses kepada sistem perundangan. Jadi kita dengar orang yang bukan selebritis pun ada terlibat dengan kes zaman fitnah. Contohnya, siapa yang tak ingat kes doktor, dula, pensyarah dan juga pasangan kekasih. Malah, badan korporat juga boleh saman fitnah. Firma kami selalu ditanyakan tentang kes saman fitnah. Malahan, kami pernah kendalikan kes saman fitnah yang mendapat liputan akhbar. Okey, dan keputusan bagi kes ini akan keluar pada 22 November tahun ini. Jom kita crash course apa itu saman fitnah. Bila seorang plaintiff bawa kes saman fitnah ke mahkamah, dia kena buktikan 3 perkara. Pertama, ada tomahan yang merujuk kepada plaintiff. Tomahan tu maksudnya kutukan lah, kita cakap benda yang tak elok kepada plaintiff. Contoh dia, kalau katalah orang kutuk saya, kata Megat seorang peguam yang tak boleh pakai. Jadi dia cakap nama Megat, nama saya. Jadi jelas boleh terus bawa pergi ke mahkamah. Itu yang dia maksudkan merujuk kepada saya. Tapi kalau dia kata ada lawyer pakai topi ni, keluarkan YouTube video, lawyer tak bagus. Walaupun tak sebut nama saya, tapi awak boleh teka lah, ni cakap pasal Megat lah ni. Jadi itu walaupun tak sebut nama saya, secara jelas masih boleh dibawa ke kes mahkamah fitnah. Elemen kedua, tomahan ataupun kutukan tu harus disiarkan kepada pihak ketiga. Tadi kalau orang kutuk, katalah kutuk kat saya cakap, Megat, kau ni lawyer tak bagus lah, tapi tak cakap pada orang ketiga. Jadi itu bukan fitnah. Dia cakap kat saya, itu kutuk lah, cik gaduh. Tapi dia bukan fitnah. Pasal fitnah ni, bila yang cakap tu cakap dengan orang ketiga. Macam katalah saya jawab, tak puas hati dia kutuk saya lawyer tak elok, saya cakap, Mamat ni bukan bagus pun, tapi tak cakap kat dia, cakap orang lain. Itu maksudnya kita bagi kepada pihak ketiga. Itulah maksud secara basic apa maksud disiarkan. Jadi kalau kita kutuk tapi kita tak sampaikan, dia bukan sama fitnah lah. Kalau kata dia tulis dalam diary ke, dia simpan dalam hati ke, dia benci semua tu kan, itu bukan fitnah tau. Dia hanya fitnah bila dia cakap pasal orang tu tapi dia cakap kat orang lain. Itu adalah fitnah dan menjadi saman fitnah. So kalau zaman dulu, siarkan tu maksudnya kita keluar newspaper ataupun kita bagi kepada orang ketiga. Tapi zaman sekarang, siarkan tu apa-apa cara pun yang boleh sampai kepada pihak ketiga. Pada zaman-zaman internet ni kan, jadi saya harus tekankan lah, kalau kita nak siarkan, bukan saja bila kita cakap kepada orang ketiga. Kalau kita post kat Twitter, Facebook, WhatsApp group, sebagainya, di mana apa pun cara orang ketiga boleh baca dan orang ketiga tu faham dia adalah mengenai saya, jadi itu adalah fitnah terhadap saya. Jelas ya? Elemen ketiga, kutukan atau tomahan itu mestilah menjatuhkan. Maksudnya, kalau tomahan atau kutukan itu tidak menjatuhkan ataupun memburukkan dari segi persepsi publik, jadi ia tidak cukup elemen untuk saya sebarkan sama fitnah. Contohnya, bila orang kutuk, katakan saya ni kuat jalan-jalan dalam makan angin. Kalau bukan zaman PKP, bukanlah satu perkara fitnah kerana ia tidak membawa imej yang buruk. Tapi kalau kata dia tuduh saya jalan-jalan makan angin zaman PKP, jadi itu merupakan perkara yang fitnah kerana ia menunjukkan bahawa saya ni seperti seorang yang tidak respect PKP. Statement yang sama apabila di zaman yang berbeza boleh bawa maksud yang berbeza-beza. Itu harus difahamkan. Jadi, jika cukup elemen, 3 elemen seperti yang saya nyatakan tadi. Pertama, merujuk kepada plaintiff. Kedua, dia disiarkan kepada pihak ketiga. Dan ketiga, pernyataan tersebut boleh menjatuhkan reputasi dan mendatangkan aib. Cukup 3 elemen ini, maka baru boleh jadi kes saman fitnah. Bila kita bawa kes saman fitnah, bahagian defendant pula boleh membuat pembelaan. Pembelaan ni maksudnya dia punya alasan lah. Dan sekiranya alasan ini dapat dibuktikan, jadi mereka tidak boleh dipertanggungjawabkan di bawah undang-undang mengenai pernyataan fitnah tersebut. Mari kita discuss apa pembelaan yang boleh diguna pakai dalam kes fitnah. Pembelaan pertama adalah justifikasi ataupun kenyataan itu adalah beralasan kukuh. Seperti contoh, ada orang tuduh saya curi duit. Dan macam kita discuss tadi, dia cukuplah 3 elemen tu. Pertama, dia merujuk kepada saya. Kedua, dia beritahu kepada pihak ketiga. Dan ketiga, kenyataan tersebut yang saya curi duit tu boleh jatuhkan reputasi saya.
Tetapi sekiranya orang yang tuduh saya itu boleh buktikan memang betul saya curi duit tu, maka kenyataan dia tidak bersifat fitnah kerana ia ada alasan yang kukuh, ia adalah benar. Jadi itu merupakan pembelaan yang pertama dalam kes fitnah. Pembelaan kedua adalah fair comment ataupun ulasan munasabah. Fair comment ini adalah apabila kenyataan yang dibuat itu bukan bertujuan untuk menjatuhkan seseorang, tapi bertujuan untuk memberikan pendapat agar kita sama-sama memperelokkan keadaan tersebut. Itu contoh isu air yang berlaku kebelakangan ini. Apabila reporter ataupun penulis bahawa isu air ini menyusahkan kita semua sebagainya, itu merupakan fair comment kerana kita bukan berniat nak menjatuhkan, tapi adalah niat kita buat komen itu adalah untuk mengharapkan satu perubahan yang lebih baik, dan juga dia berlaku sudut polisi lah. Jadi ia tidak boleh dianggap sebagai satu berniat untuk menjatuhkan seseorang. Itu maksudnya fair comment. Dan lagi satu, fair comment juga berkisar apabila topik yang diperbualkan itu adalah hal-hal yang berkepentingan awam, isu air, keselamatan, public security sebagainya, ekonomi. Itu semua adalah orang cakap fair comment. Jadi bila kita buat satu statement mengenai benda-benda yang boleh memberikan kesan kepada semua masyarakat, maka harus dibenarkan. Itu maksudnya fair comment. Pembelaan ketiga dinamakan perlindungan bersyarat. Perlindungan bersyarat ini berlaku apabila defendant mempunyai kepentingan moral, perundangan ataupun sosial untuk menyampaikan fakta tersebut kepada pihak ketiga. Itu mungkin complicated sikit lah, jadi saya nak pecahkan. Contoh apabila kita nampak orang berlaku kecurian, kita pun tak pasti suspek, curiga. Jadi kita sebagai orang awam mempunyai kepentingan dari segi moral dan juga dari segi perundangan untuk melaporkan perkara tersebut kepada pihak yang berkuasa. Jadi bila orang buat statement macam ni, dia harus dilindungi oleh perundangan kerana tidak boleh dihukum bila dia menyatakan sesuatu dengan niat untuk memastikan perkara yang illegal ini tidak terjadi. Yang bahagian kedua pula, apabila kita laporkan kepada pihak ketiga itu haruslah pihak yang mempunyai kepentingan untuk menerima. Contohlah, kalau kita nampak satu perkara curiga ataupun kecurian, yang kita harus laporkan mestilah kepada polis, bukanlah kepada punya jiran ke, bukan. Itu perbezaan dia. Lagi satu contoh, macam kita tahulah bahawa ada orang ini mencabul orang lain, tapi kita tak beritahu polis, kita tulis kat Twitter. Itu fitnah ke ataupun tidak? Itu boleh dikategorikan sebagai fitnah. Jadi moral dia, kita harus lebih bijaksana. Bila kita nampak perkara yang berlaku, adalah menjadi tugas moral kita untuk kita melaporkan. Harus dibuat pada pihak yang boleh menerima laporan tersebut. Contohnya pihak berkuasa lah, polis, SPRM dan badan-badan berkewajipan yang lain. Pembelaan keempat adalah perlindungan penuh yang hanya terpakai untuk temuan ataupun pernyataan yang dibuat dalam prosiding yang diperakui undang-undang. Contohnya, macam kita tengoklah dekat dalam parlimen, ada yang jerit, ini khinzir negara, ini babi negara, semua keluar kat dalam parlimen. Mereka tak boleh kena fitnah kerana pernyataan sebagai ahli parlimen adalah dijaga di bawah perundangan. Selain di parlimen, kalau kita dipanggil sebagai saksi di mahkamah, pernyataan kita tidak boleh dikenakan sebagai pernyataan fitnah. Untuk pembelaan justifikasi dan perlindungan penuh, ia merupakan pembelaan yang kuat dan tidak boleh dibatalkan. Harus ditekankan, pembelaan ini berbeza-beza. Kita hanya perlu buktikan bahawa perkara ini cukup elemen. Kalau dapat kita buktikan je dua elemen itu, maka pernyataan defendant itu tidak boleh dianggap fitnah. Tapi berbeza pula untuk pembelaan fair comment ataupun perlindungan bersyarat. Walaupun defendant boleh buktikan fair comment ataupun perlindungan bersyarat ini berlaku, plaintiff boleh balas dengan mengatakan defendant telah buat fitnah dengan niat jahat atau motif terselindung. Ini macam saya terangkan tadi lah, apa niat dia. Sekiranya mahkamah mendapati bahawa niat pernyataan itu adalah dengan niat jahat, antara rasa dengki ke, memang nak menjatuhkan plaintiff tu, maka walaupun dia menggunakan pembelaan tersebut, niat dia itu jika boleh dibuktikan adalah cukup untuk menjadikan pernyataannya sebagai pernyataan fitnah. Untuk niat jahat dan motif ni, selalunya mahkamah akan lihat pada fakta kes lah. Mungkin dia akan panggil saksi, akan panggil kawan-kawan, kantor pula dalam statement Twitter dia memang dia benci bermak ni ke sebagainya. Jadi perkara itu boleh menjadi bukti untuk menunjukkan motif seorang itu kepada dia memang nak bagi komen untuk perbaiki ke ataupun dia nak menjatuhkan seorang. Okey, itu adalah secara basic lah pasal isu fitnah. So, jadi bila nak komen-komen dekat Facebook semua tu, berhati-hatilah ya. Okey, jadi kalau ada apa-apa persoalan lain mengenai fitnah ataupun saman fitnah, nak tanya, boleh buat di ruangan komen ini ataupun email saya. Bye, jumpa lagi.